Hello, hi guys, selamat datang ke channel YouTube aku. Kalau korang baru dalam channel ni, korang boleh support aku dengan subscribe channel ni. Dan kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Jadi untuk video kali ni, aku nak buat unboxing rare untuk Poco F2 Pro. Ini dia punya phone, Poco F2 Pro. Sebab apa aku cakap rare? Sebab video ni aku release ataupun aku unboxing lambat. Lambat weh, aku beli kena tunggu dia punya sales, lepas tu postage ke Sarawak 1 minggu, aku busy kerja lagi 1 minggu. Then hari ni baru aku ada masa untuk nak unboxing Poco F2 Pro 5G ni. Aku beli masa promosi sebab aku ni bukannya orang berada sangat dan aku tunggu dia punya promosi, jadi aku beli lah. So aku beli phone ni bukannya saja-saja, aku beli phone ni kalau aku rasa layak phone tu dia beli dan aku akan beli. Dan dia punya spek dah lama dah aku tunggu. Korang nak tahu spek yang macam mana yang aku nak? Jom saksikan video ni. Let's get this video rolling. Jadi aku dan pisau tumpa sakti aku ni nak merasmikan phone ni. Tanpa membuang masa, jom kita unwrap phone ni. First time First time aku unwrap depan kamera. Aku suka dia punya colour hitam, kuning, memang nampak macam elegan lah. So inilah dia punya Poco F2 Pro 5G. Jadi dekat bahagian depan adanya Poco F2 Pro 5G, sebelah sisi adanya Poco F2 Pro dan high res. Dia ada teknologi high res. Dan sebelah sini adanya Poco F2 Pro. Bawah tak ada apa-apa. Dan di bahagian belakang ni adanya electric purple dimension color dia dan 6GB RAM bersama 128GB storage. Aku beli phone ni masa sales hari tu 10 hari bulan 6 dekat Lazada. Harga dia RM1,999 sahaja. Kalau korang sempat memang berbaloi lah korang beli phone ni. Jadi jom kita unboxing. Okey. Kuning, dia ada macam satu kompartmen kuning. Korang buka ni, kita buka dia punya kompartmen ni. Adanya SIM ejector tools. Dan kita buka lagi, adanya manual, korang takkan baca pun. Dan ini adalah silicone case dia. Dia punya silicone case. Agak keras lah dia punya silicone case ni. Kalau sebelum-sebelum ni macam produk Realme dia lembik, tapi yang ni dia keras dan warna dia transparent. Memang aku suka sebab sesuai untuk colour phone tu. Dia nampak lah phone tu, bukannya dia tertutup dengan case. Memang aku akan pakai case yang transparent untuk apa-apa phone pun. Dia ada satu texture lah kat sini, nampak? Ada texture bintik-bintik. Okay, letak tepi dulu. Dan ni korang boleh terus nampak dia punya phone lah. So phone ni aku letak tepi dulu. Lepas tu bawah phone tu adanya USB Type-C. USB kabel USB jenis Type-C. Warna dia warna kuning ke warna merah? Ke warna orange? Warna orange lah. Warna dia warna orange. USB Type-C pun ada color warna orange macam tu. Bawah ni adanya adapter. Adapter dia berapa watt lah? Sekejap. Dia punya adapter dia max 33 watt lah. So 2 pin plug yang biasa dengan Xiaomi. USB Type A kepada USB Type C lah. Dia support fast charging 33 watt. Dan untuk phone dia support sehingga 30 watt. Dia bagi lebih 3 watt untuk charger. Aku tak tahu kenapa, tapi tak apa lah, kita biarkan dia. Jadi inilah dia punya phone. Sebelum aku buka dia punya wrap ni, kita baca dulu Poco F2 Pro. Lepas tu dia cakap ada Qualcomm Snapdragon 865. Dia guna chipset Qualcomm Snapdragon 865 yang latest sekarang. Dan ini adalah 6.67 inci Super AMOLED screen, dan 64 megapiksel AI quad camera dengan 8K video bukan kaleng-kaleng. Dan juga 4700 mAh bateri. Ini yang aku suka lah. Ada lagi belakang ni, kita buang. Letak kat sini.
Dan inilah dia punya phone, electric purple. Cantik tu electric purple, korang tengok. Bukan kaleng-kaleng. Skrin dia. Sumpah cantik tu. Kalau korang tengok build quality dia, memang solid lah. Aku pegang dia memang solid. Di bahagian depan dan juga belakang dia dilindungi oleh kaca. Dan di bahagian sisi ni dia diperbuat daripada aluminium, bukannya daripada plastik. Jadi bila korang pegang memang terasa solid dan premium macam aku rasa sekarang. Dan kalau korang tengok finishing phone ni, dia punya matte finish lah. Memang sedap lah. Dan dia tak ada fingerprint magnet lah. Kalau korang tengok, memang aku suka matte finish instead of glossy, sebab dia tak melekatkan korang punya fingerprint. So thank you Poco. Dan di sebelah sisi kanan adanya power button dan juga volume button. Ada kat sini, korang nampak? Aku suka bila dia letak colour warna merah kat sini. Dia kontra dengan colour phone. Memang sangat-sangat cantik kalau korang nampak kat sini lah. Dan di sebelah kiri tak ada apa-apa. Di sebelah atas adanya 3.5mm headphone jack. Lubang kegemaran ramai. Nice tu, nice. IR blaster, adanya IR blaster. Dan juga mikrofon bersama dengan pop-up camera. Jadi bila ada pop-up camera, dia punya screen memang akan full macam ni lah. Ini kalau nak layan movie, nak layan Netflix, memang boy punya. Dan di bahagian bawah adanya SIM card slot, adanya USB Type-C port punya. Dan inilah mono fairing speaker. Dia hanya mono fairing speaker saja, bukannya stereo. Dengan harga 1999, apa kau nak expect? Takkan kau nak expect stereo kan? Dia dah bagi chipset 865, dia dah bagi screen Super AMOLED, dia dah bagi fast charge 30 minit. Yang mana dia di-advertise kan, dia cakap boleh charge 1 jam untuk 0 hingga 100. 1 jam ke? Ya, 63 minit lah. 1 jam lah tu lebih kurang. Ok, jadi aku dah set up dia profile apa semua. Dan inilah hasil dia. Kau tengok lah dia punya screen, memang cantik lah. Nampak full screen bro, full screen. Sumpah cantik. Merecik wow. Dan tadi aku cakap kan, aku beli sebab ada beberapa sebab yang aku tunggu. Actually aku tunggu daripada Pocophone F1, tapi dia tak bagi spek tu. Dan Poco F2 Pro ni dia bagi spek yang aku nak. Spek macam mana? Dia bagi aku satu chipset yang flagship, iaitu Qualcomm 865. Dan juga dia bagi Super AMOLED. Memang Super AMOLED ni memang cantik lah. Sebab masa Pocophone F1 tu, dia tak bagi tau. Dia bagi screen yang IPS saja. Dan ini dia bagi screen Super AMOLED. Dan memang aku beli phone pun memang aku akan beli phone yang Super AMOLED lah. Sebab aku suka tengok movie kat phone. Jadi aku perlukan screen Super AMOLED untuk layan video tu dengan syahdunya. Gitu. Dan yang ketiga, spek dia macam aku cakap tadi lah. Dia mempunyai bateri yang besar, 4700. Dan juga dia support sehingga 30 watt fast charge, yang mana 1 jam saja untuk full charge phone ni. Jadi aku nak test kualiti video ataupun kualiti screen yang dia cakap tu, yang dia support sehingga 500 nits of brightness. Jadi dekat sini aku setkan dia punya setting sehingga 1080p. Kau nampak? 1080p, 60 frame per second dan HDR. So phone ni dia support HDR dah. Kalau korang tengok nampak, cantik bosku. HDR lagi dia support. Memang aku suka. Sebab tu aku suka screen Super AMOLED instead of IPS. Dan phone ni juga dia menggunakan interface MIUI 11 berdasarkan Android 10. So nanti dia akan support Android 11 lah. Kalau keluar Android 11, Android 12, mungkin dia akan support Android 13. Aku tak tahu lah. Aku tak boleh jamin lagi lah yang tu kan. Jadi aku dah set dia punya face unlock dan juga fingerprint. So aku nak check lah, dia laju tak dia punya fingerprint dia. Alamak. Laju boleh lah, boleh tahan lah. Kalau korang tengok tak kena. Susah nak tengok kat sini, nak tengok sini lagi. Ok, sekali lagi. Memang laju. Ok, kita tengok dia punya face unlock dekat sebelah senang sikit kan. Laju tu. Dia memang slow. Dia slow sebab kamera tu nak naik. Tapi untuk dia punya detection memang pantas. Aku suka lah kalau cepat macam ni. Boy. Tengok sekali lagi. Aku rasa kan dia lagi laju daripada Samsung.
Aku beli Samsung Galaxy Note 10 Plus. Bila nak try dia punya fingerprint scanner tu, slow lah. Yalah, kecil dia punya sensor tu, slow. Tak apa-apa entah kan. Nasib baik yang murah ni lagi laju daripada Note 10 Plus tu. Note 10 Plus tu kalau korang pakai kan, dia macam ada beberapa trial lah. Korang kena try banyak-banyak kali baru dia jadi lah. Kalau yang ni okey lah. Aku dah try 1 2 3 4 5. Nampak? Tak ada error tau. Tak ada error. Memang tak ada error. Dia tak ada macam nak detect susah ke apa. 5 kali jadi. Since aku cakap dia menggunakan mono speaker tadi, so aku agak skeptical lah dengan mono speaker ni, sebab aku lebih prefer stereo speaker. Tapi tak ada masalah sebab aku yang jenis suka dengan earbuds. So kita tengok macam mana dia punya speaker boleh pergi ke tak pergi. Kita set pada full volume dan kita play. Ini maksimum speaker dia aku suka. Jadi untuk dia punya sound dia aku sangat suka lah. Sebab bila aku dengar tadi, dia punya sound bukan saja ke belakang ataupun ke bawah macam ni, tapi dia punya gegaran tu, dia punya momentum tu masih ada dekat belakang ni. Macam half of phone ni dia masih ada. So bila korang tengok movie macam ni kan, macam ni, dia punya sound tu masih lagi dia memancar ke depan, ke arah kau, dan ada memancar ke belakang ni lagi banyak, dan ke belakang ni lah. So bila korang tengok movie tu memang best lah. Dan kalau korang tengok belakang ni, dia ada 4 setup kamera bulat macam ni. Dia rare. Dia lain daripada yang lain. Memang aku suka design macam ni. Sebab dia apa? Sebab dia rare je. Korang boleh tengok dia ada 4 setup kamera. Dia adanya 64 megapiksel, dia ada 5 megapiksel tele makro. Maksudnya dia ada telefoto dan juga makro, dan 13 megapiksel ultra wide, dan juga 2 megapiksel depth sensor. So tunggu apa lagi? Jom aku nak test dia punya kualiti kamera yang ada pada Poco F2 Pro ni. Sebelum aku nak ambil gambar, aku nak cakap yang phone ni dia menggunakan sensor Sony IMX686, iaitu Sony ataupun sensor Sony yang baru lah. Jadi aku rasa itu saja untuk unboxing yang rare ni. Yang rare lambat nak mampus ni. Itu sajalah unboxing aku. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe aku punya channel. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. See ya.